Dan ada juga yang mengaitkan isu saya dapat ada kepentingan peribadi, dapat projek, dapat peruntukan 50 juta, 30 juta untuk kawasan. Dan ada juga yang mengaitkan dengan keluarga saya. Jadi ini semua adalah isu-isu yang dibangkitkan. Saya mencadangkan kepada Pak Agong supaya kita memberikan sokongan kepada Menteri Besar yang telah pun diperkenankan, dan kemudian barulah kita runding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak bawa sidang media daripada Ahli Parlimen Bukit Gantang. Sekali lagi sidang media dia yang amat panas. Dia pun aku tengok dia punya sewaktu dia live dia tu, dia pun dalam keadaan ketak. Kan? Dia biasalah kita ni, contoh macam aku duduk depan kamera saja okey lah kan. Kalau tiba-tiba kita kena duduk depan ramai ni, kita akan jadi terketak sikit. Tapi daripada permulaan sajalah, bila macam dia dah sampai tengah-tengah, dah sampai ujung, dia agak okey. Pada aku, sidang media ini memang agak-agak menggemparkan dunia, menggemparkan Perikatan Nasional. Betul-betul dia mendedahkan dan dia menceritakan ada lagi 7 ke 8 orang lagi yang akan mai menyokong Perdana Menteri kita. Mana nak boleh tahan geng? Orang dah cakap daripada pembukaan sidang parlimen yang pertama, Anwar Ibrahim Perdana Menteri Kerajaan Madani dah offer mai berunding kalau nak peruntukan. Sampai sekarang. Jadi, mereka ni ahli-ahli parlimen daripada Perikatan Nasional, mereka dah sedar diri, mereka dah nampak dah permainan pimpinan Perikatan Nasional ni nak rebut kuasa, nak menjatuhkan kerajaan, nak tamak haloba, nakkan kuasa, nakkan ni, berusaha untuk tumbangkan kerajaan. Sebab tu mereka tak berani nak buat apa-apa perjanjian dengan kerajaan. Sebab tu mereka tak main berunding. Sebab mereka mengharapkan mereka dapat pujuk UMNO. UMNO dapat keluar daripada kerajaan hari ini, main bersama dengan Perikatan Nasional dan bersama-sama tubuh kerajaan di bawah Perikatan Nasional. Itu yang mereka harapkan. Sebab tu mereka tak main berunding. Tiba-tiba pula Taqiyuddin hari tu, minggu lepas, keluarkan kenyataan dia nak Perdana Menteri sendiri yang mai jumpa Ketua Perbankan. Sedangkan dia Perdana Menteri, dia ada banyak kerja-kerja dia dan dia dah serahkan kepada timbalan Perdana Menteri 2 dia untuk handle bab peruntukan. Mereka dah buat payah, mereka dah buat rumit, mereka dah buat selok-belok, corner kat tu, corner kat ni, spin kat tu, spin kat ni, untuk nak bagi nampak kerajaan hari ni teruk. Sedangkan apa masalah? Apa mai berunding? Settle masalah. Mai berunding dengan TPM 2. Tu je pun. Jadi jom kita dengar dulu sidang media ni. Last sekali aku akan hujah sikit. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh ahli Parlimen Bukit Gantang ni. Sangat-sangat panas, sangat-sangat. Memang kalau aku duduk di tempat Muhyiddin, aku duduk di Perikatan Nasional punya ahli parlimen ataupun pimpinan yang tertinggi ataupun Setiausaha Agung Perikatan ke, ataupun timbalan, aku duduk di tempat Hadi Awang ke, aku akan rasa hang ni tak lama aku rimbuk hang macam itulah. Walaupun hak di bawah ni pun punyalah sakit hati kepada 5 orang yang dah menyokong Anwar Ibrahim. 5 orang tau, bukan seorang, 5 orang. Dan inilah ahli Parlimen Bukit Gantang yang paling berani membuat kenyataan. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Innal hamdalillah summal hamdulillah wa ma taufiqi illa billah. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada rakan-rakan media yang sudi hadir untuk sidang akhbar saya pagi ini. Sidang akhbar pagi ini adalah lanjutan daripada kenyataan saya dalam magazin Malaysia Magazine dan juga sokongan saya secara terbuka di Parlimen. Saya juga ucap terima kasih kepada followers yang live dalam
TikTok dan sebagainya. Begitu juga dengan khususnya pengundi saya dan penyokong saya dan penduduk di kawasan Parlimen Bukit Gantang. Perkara yang saya nak sebutkan di sini ialah lanjutan daripada pengumuman saya itu sebenarnya telah menimbulkan banyak spekulasi dan pro and kontra, sehingga ada yang suruh saya letak jawatan, ada yang naik spanduk, ada yang suruh saya teruskan, kata Datuk gentleman, buat pendedahan secara menyokong secara terbuka. Dan ada juga yang mengaitkan isu saya dapat ada kepentingan peribadi, dapat projek, dapat peruntukan 50 juta, 30 juta untuk kawasan. Dan ada juga yang mengaitkan dengan keluarga saya. Jadi ini semua adalah isu-isu yang dibangkitkan. Sebenarnya selama setahun setelah PRU 15 berlalu, ada banyak perkara yang saya buat, khususnya saya memikirkan masa depan negara ni. Apa akan jadi dengan perpaduan yang ada dalam negara kita? Apa akan jadi dengan pemimpin-pemimpin kita dalam parlimen yang sering bertekak dan tidak ada apa-apa pun cadangan yang baik untuk dilaksanakan dalam negara dalam tempoh kita berhadapan dengan ekonomi yang tidak stabil dan keadaan kos sara hidup yang makin tinggi. Jadi apakah yang patut kita lakukan? Saya daripada awal, setelah PRU 15, keputusannya tidak memihak kepada sesiapa. Tidak ada satu parti pun yang boleh buat kerajaan bersendirian. Di negeri Perak pada 21 bulan November, saya nak share apa yang saya buat ni. Dulu Yang Maha Mulia Sultan Perak telah berkenan melantik Adun Kota Tampan sebagai Menteri Besar Negeri Perak. Pada 22 hari bulan, saya terus berkunjung ke rumah Yang Berhormat Paguh pada awal pagi untuk menyatakan kebimbangan saya terhadap keadaan politik negeri Perak. UMNO hanya dapat 9 seat, disokong oleh Pakatan Harapan, di mana 26 kursi di kawasan-kawasan Melayu adalah dimiliki oleh Pakatan Nasional. Saya mencadangkan kepada Paguh supaya kita memberikan sokongan kepada Menteri Besar yang telah pun diperkenankan, dan kemudian barulah kita runding. Tapi cadangan saya tidak diterima dan berlalu begitu sahaja. Saya agak kecewa sebab ada peluang untuk kita bekerjasama menubuhkan kerajaan negeri Perak bersama dengan Perikatan Nasional 26 kursi. Jadi akhirnya tak ada apa-apa. Kali kedua, apabila Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong telah mengumumkan Yang Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri, oleh kerana berlakunya hang government, tidak ada satu parti pun yang boleh buat kerajaan dan tidak ada satu usaha pun dapat ditubuhkan kerajaan yang stabil, maka Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan Yang Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri dengan mengharapkan semua parti-parti bekerjasama membentuk kerajaan perpaduan. Saya sekali lagi menyampaikan mesej yang sama kepada Yang Berhormat Paguh sebagai Presiden, supaya kita memberikan sokongan kepada Tambun, kerana Yang Berhormat Tambun telah dilantik, diperkenankan oleh Tuanku sebagai Perdana Menteri. Dan usaha-usaha yang dibuat oleh Yang Berhormat Paguh bersama dengan PN dan saya sama tidak dapat membentuk kerajaan kerana tak cukup bilangan kursi. Jadi cadangan saya kepada Yang Berhormat Paguh juga tidak diterima. Sehinggalah pada 25 hari bulan sebelum, sehingga 18 hari bulan Disember
sebelum Parlimen bersidang, di mana Yang Amat Berhormat Tambun mencadang untuk mendapatkan keabsahan pengundian di Parlimen. Saya sekali lagi mencadang kepada Yang Berhormat Larut, sebab Yang Berhormat Bagus dah tak dengar pandangan saya bercakap dengan Yang Berhormat Larut, supaya di dalam Dewan Parlimen itu, setelah ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita terus bagi sokongan sepenuhnya ahli-ahli Perikatan Nasional, memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Dengan itu akan ada rundingan untuk membuat kerajaan campuran. Itu pun tidak diterima. Sepanjang setahun Perikatan Nasional berusaha untuk menggulingkan kerajaan, berusaha untuk memujuk ahli-ahli parlimen yang lain termasuk Sabah dan Sarawak untuk tukar kerajaan. Setelah setahun berlalu sehinggalah pada akhir bulan November, 28 November, saya sekali lagi berjumpa dengan Yang Berhormat Larut pada 27 November. Saya menyatakan saya tak puas hati kerana usaha-usaha untuk menjatuhkan kerajaan ini menyebabkan ahli-ahli parlimen pembangkang tidak mendapat peruntukan dan juga tidak dapat membela kawasan-kawasan yang mereka wakili. Ya, apa guna jadi ahli parlimen? Hanya mementingkan parti, tetapi tidak mementingkan rakyat, pengundi yang memilih kita. Dalam setiap kali pilihan raya, bukan semua pengundi pilih parti, tapi ada pengundi yang memilih kerana ketokohan dan kebaikan dan juga khidmat yang diberikan oleh ahli parlimen berkenaan. Ini menyebabkan sepanjang setahun usaha-usaha untuk menggulingkan kerajaan, meraih sokongan daripada parti-parti lain tidak berjaya. Malahan dua daripada ahli parlimen pembangkang telah pun menyatakan sokongan kepada Yang Amat Berhormat PMX. Jadi saya mengambil keputusan bahawa saya kata tidak ada pilihan lagi, demi untuk membangunkan negara supaya rakyat dapat bersatu padu, duduk dalam sebuah negara dalam tempoh 4 tahun lagi. Apa perlu kita berpolitik hanya mengata dan juga tomahan-tomahan dalam parlimen tanpa ada solusi yang baik. Jadi pada 28 hari bulan November, saya mengumumkan secara terbuka saya menyokong PMX dan Kerajaan Madani, dan saya nampak keikhlasan PMX untuk membangunkan negara. Itu pendedahan yang pertama. Yang kedua, saya mengucapkan jutaan terima kasih juga tahniah kepada PAS yang telah menang PRK Kemaman cukup bergaya dan melihatkan the shift pengundi-pengundi Melayu. Dan mereka juga telah mengemukakan calon yang cukup baik sehingga dinamakan sebagai bakal Perdana Menteri. Okay, apa yang saya nak ketengahkan di sini ialah pada 6 Disember, selepas itu timbalan yang di-Petua PAS Tuan Ibrahim pada 6 Disember telah mengatakan bahawa PAS mungkin boleh bekerjasama dengan UMNO. Diikuti pada 8 Disember, Mursyidil Am Tuan Guru Hashim Jassin juga menyatakan PAS tak pernah isytihar bermusuh dengan UMNO. Ini satu ruang yang baru dibuka dalam pentas politik Malaysia. PAS sebenarnya telah berkali-kali bergabung dengan pelbagai parti. Saya nak minta supaya PAS kali ini cuba luaskan sikit ruang perbincangan ini dengan mengajak kerajaan Madani, kerajaan yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk berunding. Kenapa hanya nak berunding dengan UMNO? Kalau berunding dengan UMNO ada 30 seat juga tidak boleh buat kerajaan. Kalau mereka dah mempunyai tokoh untuk menjadi Perdana Menteri, mengapa tidak
tokoh ni diketengahkan sebagai jururunding utama. Ya, kita rakyat boleh lihat bagaimana bakal Perdana Menteri yang ditonjolkan oleh PAS dapat memajukan negara dan menyelesaikan masalah perpaduan dalam negara. Sebab perpaduan dalam negara ini bergantung kepada keamanan dan kedamaian kehidupan masyarakat majmuk dalam negara. Sebab kita tidak boleh tolak 40% yang tinggal dalam negara ini bukan orang Melayu. Mereka adalah China dan India yang mewakili parti masing-masing. Kalau PAS nak menolak satu parti lain yang berteraskan kaum tidak mahu bekerjasama, apa akan jadi pada negara? Jadi saya berharap dan meminta PAS dengan hati yang lapang dan ruang yang terbuka atas dasar agama yang boleh berbincang dengan sesiapa, mengapa tidak PAS teruskan perbincangan mewakili Perikatan Nasional. Sebab mungkin ada personal yang kita tak tahu antara Bersatu dengan UMNO dan juga Anwar Ibrahim. Perdana Menteri kita tak tahu. Tetapi untuk negara, saya pada pagi ini menyeru supaya PAS dengan kelebihan yang ada, dengan menonjolkan tokoh baru sebagai bakal Perdana Menteri, tunjukkan kepada rakyat penyelesaian yang mereka nak buat. Hanya itu sajalah saya punya kenyataan. Dan kalau ada soalan silakan. Terima kasih banyak. Selepas menyatakan sokongan secara terbuka di Parlimen, adakah dapat diambil tindakan oleh JN? Atau kemudian soalan kedua, selepas menyatakan sokongan itu, ada memohon peruntukan dan sudah mendapat peruntukannya untuk kawasan? Okay, terima kasih. Yang pertama, soalan pertama, saya masih lagi ahli Bersatu dan belum lagi diambil tindakan apa-apa. Yang keduanya, permohonan saya dah buat. Malahan setiap permohonan saya buat di Parlimen. Dan saya sedang follow up. Permohonan yang pertama yang saya buat, sekolah menengah khas 70 juta telah pun diluluskan, bergantung pada proses tender. Beberapa jalan utama yang telah pun diperbaiki dan Menteri Kerja Raya pun bersetuju untuk turun melihat sendiri keadaan di jalan raya di kawasan saya. Begitu juga dengan masalah banjir, kementerian juga bersetuju untuk melihat sejauh mana boleh dipanjangkan, khususnya oleh kerana kawasan saya ni kawasan luar bandar, pinggir bandar, tak ada bandar pun, pinggir bandar yang tak ada bandar. Kementerian Kemajuan Wilayah dan Desa Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri juga mempertimbangkan permohonan-permohonan yang saya telah kemukakan untuk menyelesaikan masalah jalan-jalan desa dan jalan-jalan kampung dan juga lampu-lampu jalan untuk membangunkan kawasan Parlimen Bukit Gantang. Betul. 70 juta untuk sekolah tu dah diluluskan dan sedang dalam proses tender. Betul? Ya, Timbalan Menteri baru-baru ini dah jawab dalam Parlimen bahawa tender akan dibuka pada bulan Mac. Sekolah menengah khas. Jadi dengan sokongan itu nyatalah memberi faedah kepada kawasan. Dengan menyatakan sokongan itu mendapat peruntukan, ternyata ia memberi kesan kepulangan kepada kawasan Bukit Gantang ini. Ada sebahagian daripada peruntukan dah pun dilulus sebelum saya menyatakan sokongan. Tapi dengan menyatakan sokongan, saya harap lebih banyaklah diluluskan. Betul? Okey. Tadi kata masih ahli Bersatu dan belum diambil tindakan. Belum diambil tindakan. Maksudnya bersedia jika diambil tindakan digantung atau sebagainya. Yang pertamanya, saya tak melanggar peraturan parti. Sebab parti dalam perlembagaannya tidak melarang sesiapa memberikan sokongan dalam perlembagaan. Jadi apa yang saya buat ini tidak melanggar perlembagaan parti. Kalau parti nak mengambil tindakan, dia akan bawa kepada Jawatan Disiplin dan Jawatan Disiplin akan memutuskan apa bentuk tindakan yang boleh diambil. Saya bersedia. Datuk ada pemimpin Bersatu jumpa Datuk untuk bertanya tentang sokongan secara terus. Selepas saya umumkan, tidak ada pun seorang yang bertanya dengan saya. Malahan nama saya telah dikeluarkan daripada grup
Perikatan Nasional. Datuk, kenapa tak memberi sokongan dari awal? Kenapa baru sekarang Datuk? Saya pun orang parti juga. Apa-apa usaha yang dibuat oleh Perikatan Nasional, saya memberikan masa, walaupun saya dah tegur banyak kali. Sehingga setahun pun tidak boleh. Malahan ada 2 orang lagi keluar. Dan ada lagi beberapa orang lagi yang akan keluar. Jadi apa akan jadi dengan Perikatan Nasional? Perikatan Nasional semuanya kawasan-kawasan Melayu. Kalau tak bersedia untuk berunding, maknanya kawasan Melayu tidak akan dapat peruntukan. Dah setahun tak ada berunding ni apa cerita? Ya. Kalau tak ada kemampuan untuk berunding, lantiklah wakil-wakil yang boleh berunding. Tapi itu pun tidak dibincangkan. Syarat-syarat ketat tidak juga dibentangkan kepada semua ahli parlimen mengatakan syarat itu ketat. Jadi sebagai ahli parlimen dalam kerajaan demokrasi, patutnya ahli-ahli pemimpin pembangkang ni lebih terbuka dan lebih gentleman. Tindakan Datuk ada setengah parti menyatakan Datuk khianat terhadap parti sendiri. Okey. Yang pertama tadi, saya tak melanggar peraturan parti. Yang kedua, istilah khianat ini yang biasa digunakan. Ya. Saya sebagai pemimpin, saya ada pendirian saya. Kalau pemimpin hanya ikut telunjuk, tarik hidung, itu bukan nama pemimpin. Sebab saya ada hak untuk mewakili kawasan saya, apa saya nak buat. Kalaulah parti yang saya wakili itu tidak mengarah ke situ, saya tak kepuas hati. Takkan saya nak biar kawasan saya macam tu. Saya mengambil keputusan ini berdasarkan kepada kepimpinan saya. Kepimpinan saya memberikan khidmat kepada rakyat. Saya tak boleh tunggu begitu lama untuk menunggu nak tebuk atap ni. Ya. Sekarang ni atap dah tak ada, konkrit bukan senang tu. Okey. Tadi Datuk kata ada beberapa orang lagi nak keluar. Boleh Datuk tolong jelaskan siapa, ada nama mereka, senarai mereka? Dulu saya kata ada 5-6 orang. Sekarang ni ada 7-8 orang. Tapi nama saya tak boleh maklumkan di sini. Tunggu masa dan lihat, akan ada pengumuman mereka yang akan menyokong kerajaan Madani. Dalam masa terdekat? Ya, insya-Allah dalam masa terdekat. Berapa orang tadi? 7-8 orang. Semua bersatu saja ataupun ada PAS juga. Tak boleh cakap lagi lah. Nanti jadi isu lain pula. Perikatan Nasional. Dari PAS ke satu. Perikatan Nasional. Dari negeri mana? Perak juga. Ada beberapa negeri, insya-Allah. Yang majoriti kawasan Melayu. Semua ahli-ahli parlimen PN ni daripada kawasan Melayu. Semua. Ada yang berhubung dengan saya, ada yang berhubung dengan orang lain. Tapi Datuk kata keluar daripada grup Perikatan Nasional, maksud WhatsApp group. Ya, WhatsApp group Itu lagi sebaik saja menyatakan sokongan terus di-remove. di remove. Sebenarnya sebelum saya umumkan tu dah ramai yang jumpa beritahu masalah. Kenapa kita tak dapat peruntukan? Kita bercakap hari-hari dalam dewan. Kerajaan suruh runding. Kita tak runding, macam mana? Yang ahli parlimen PAS pun merungut juga, tak ada peruntukan. Tapi oleh kerana mereka dengan cara mereka, jadi mereka teruskan. Jadi Datuk kata belum diambil tindakan, masih ada lagi, atau adakah Datuk ada dalam pertimbangan untuk keluar daripada parti? Saya tak akan buat perkara yang tak perlu saya buat. Yang penting sekarang ni ialah saya nak berkhidmat kepada rakyat saya. Saya minta semua penyokong-penyokong saya dan juga yang tidak menyokong saya di kawasan parlimen saya khususnya sabar dan tengok apa saya akan buat. Saya ada masa 4 tahun. Yang mendesak saya letak jawatan ni buang masa lah. Saya tak akan letak jawatan sebab mungkin diorang tak faham apa yang berlaku. Ya, mungkin mereka dimomokkan dengan perkara lain. Saya minta mereka bersabar. Dan selama setahun saya tak ada peruntukan apa, saya buat kebajikan. Saya buat jualan murah, saya buat bagi jualan ikan murah, beras murah,
Sepanjang masa saya boleh tengok dalam Facebook saya. Jadi takkanlah saya perkara macam ni saya nak meninggalkan kawasan orang yang berjasa pada saya. Datuk, sebelum ni ada setengah dakwaan daripada FP Perikatan Nasional seperti kata tindakan apa ni ahli parlimen PN menyokong PNS adalah sebab ada orang tengah yang memujuk golongan ni lah. So adakah Datuk antara orang yang dipujuk oleh ejen yang dikatakan Datuk Bompak dan sebagainya, ataupun memang Datuk dengan rela hati menyatakan untuk menyokong PNS? Saya sebenarnya tidak dipujuk oleh sesiapa dan tidak ditawarkan apa-apa. Sebab saya faham apa patut saya buat. Bagaimana saya nak dapatkan peruntukan. Kalau saya tak sokong pun, ada peruntukan turun juga kawasan saya. Tetapi saya nak lebih efektif. Saya nak boleh bercakap secara terus terang dengan semua pemimpin-pemimpin kementerian untuk membantu kawasan saya. Jadi tak adalah pujuk-pujuk ni, tak ada. Ya. Sebab tu saya buat secara terbuka. Yang sebelum ni semua secara tertutup. Tak ada tangan SD. Saya tak ada tangan SD. Saya buat declaration secara terbuka. Okey? PM masih dalam PM ada usaha tepuk atap mahu menggulirkan kerajaan. Adakah dia rasa lepas tahun usaha tu masih berjalan? Adakah dia menampakkan apa-apa sehingga Datuk tak boleh tunggu untuk masa? Ada makluman yang setelah perhimpunan agung tahunan, ada bekas menteri menyebutkan bahawa 5 yang pergi, 10 yang akan datang. Kan? Semaknanya usaha-usaha untuk memujuk pihak kerajaan untuk menyokong PN masih berlaku. Kalau itu dibuat oleh PN, kenapa mereka marah kepada orang yang pergi sebelah sana? So, be fair lah. Kalau you pandai, you rasa you kuat untuk memujuk orang lain menyokong you, okey. Tapi dalam masa yang sama, kenapa you nak marah orang yang menyokong belah sana? Ya? Jadi saya rasa usaha-usahanya dah sia-sia. Sebab kerajaan ada 2/3 majoriti dan tidak ada sesiapa pun nak ambil masalah untuk tukar kerajaan. Kita tunggulah pilihan raya ke-16 nanti. Ya. Dan setiap kali pilihan raya juga, parti akan bertukar-tukar gabungannya. Ya. Dia tak kekal macam tu saja. Bersatu dengan PAS. Mungkin pilihan raya yang akan datang, dia tak jadi bersatu dengan PAS dah. Mungkin bersatu dengan orang lain, PAS dengan orang lain. PAS mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak gabungan-gabungan yang dibuat sehingga dengan DAP juga. Jadi apa masalah PAS untuk berunding sekali lagi, ya, supaya mendapat satu keputusan yang lebih baik daripada keadaan yang macam ini yang menyebabkan ahli parlimen pembangkang kawasan Melayu tak dapat peruntukan. Adakah kita rasa kalau tak ada undang-undang lompat parti itu dah ramai yang lompat? Itu ada kemungkinan besar. Ada kemungkinan besar. Tadi Datuk kata buang masa saja untuk mendesak Datuk meletakkan jawatan kan? Dan ada yang kata Datuk meletakkan mencabar pengundi. Boleh Datuk jelaskan? Sebab saya difahamkan ada juga pengundi yang mahu bawa spanduk untuk berdemo untuk desak Datuk letak jawatan. Okey. Yang pertamanya, saya tak berniat untuk mencabar. Apa guna saya cabar pengundi saya? Ya. Yang keduanya, mereka yang bawa spanduk ni adalah rasa tak puas hati. Mungkin dia daripada parti, tapi ramai juga yang masih lagi menyokong saya. Jadi pada saya tak apalah. Kan you nak protes ke, nak luahkan perasaan ke, tapi jangan sampai melanggar undang-undang lah. Jangan sampai kumpul ramai-ramai buat strike yang melanggar undang-undang keselamatan. Masing-masing ada hak untuk menyatakan tak puas hati. Ya. Tapi pada saya akan terima semua ini dengan hati yang lapang dan terbuka, dan saya akan baiki perkhidmatan saya. Yang pentingnya bagaimana saya nak khidmat kepada mereka sebagai seorang pemimpin yang dipilih.
dengan tindakan Datuk ni, Datuk ada jelaskan kepada rakyat di kawasan Datuk tak kenapa Inilah usul-usul saya menjelaskan melalui sidang media online. Saya punya TikTokers. Ya, saya akan jelaskan dalam media-media supaya benda itu sampai terus kepada mereka. Dan insya-Allah majlis-majlis akan dibuat selepas ini untuk saya berjumpa terus dengan pengundi-pengundi saya, insya-Allah. So, macam mana feedback dia orang yang mungkin ada antara mereka yang mengundi Datuk atas kapasiti parti mungkin kerana Perikatan Nasional itu, dan macam mana penerimaan dia orang? Ada yang marah, saya tak nafikan. Ada yang protes. Saya terimalah kemarahan mereka, protes mereka. Sehingga satu hari ini saya akan jelaskan tindakan saya untuk membantu mereka. Kalau dia duduk di kampung, jalan tak ada, dia marah pada saya akan buat jalan tu, dia menepang juga. Ya. Jadi ini adalah fikiran seorang pemimpin. Tak bolehlah emosional. Saya tahu apa yang saya nak buat kepada rakyat saya, kawasan saya, kampung saya nak buat. Jadi akan ada masa sikit, 4 tahun ni insya-Allah kita akan lihat apa yang boleh kita buat. Sampai masa pilihan raya, kalau saya bertanding lagi sekali, tak tahu parti apa pula kan. Sebab setiap kali akan berlaku tukar gabungan dan sebagainya. Jadi kita tengok kalau saya masih lagi diperlukan, insya-Allah kita teruskan. So, lepas satu umumkan ni, ada tak pemimpin daripada PAS atau satu yang panggil dan bincang dengan Datuk tu pada Zoom? Selama daripada PAS, ada tak hubungi Datuk? Dia sebenarnya reaksi spontan dalam parlimen. Semasa saya buat keputusan itu sudah menggambarkan bagaimana tak sabar dengan mereka. Ya. Kota Baru pertama bangun untuk menghentam saya dan mengatakan saya ni bekas sahabat. Kawan saya baik. Kemudian Pendang dengan cara yang sangat tidak beradab. Ya, mengaitkan banyak perkara yang tak betul. Jadi setakat ini belum ada lagi yang datang untuk bincang dengan saya, tapi saya masih buka ruang. Kalau saya boleh jadi wakil mereka untuk ini dengan kerajaan pun tak apa. Ya. Tak ada masalah. Kadang-kadang orang yang emosional dia tak boleh bincang. Kita kena lantik orang yang sesuai untuk runding, untuk nego. Kalau semua je baran dia tak boleh. Yang maknanya sekarang ni dah ada seorang tokoh yang telah dikemukakan di Kemaman. Why not? Dan PAS juga telah menyatakan membuka ruang kepada UMNO. So why not extendkan kepada yang beramat PMX untuk terus runding, sebab PMX dengan PAS ni bukan orang lain pun, kenal lama. Ya. Cuba jalinkan balik hubungan baik, maka kita buat satu kerajaan yang lebih baik, yang lebih stable dan boleh kita janakan ekonomi yang lebih maju. Okey. Ada lagi? Habis dah? Okey. Okay, terima kasih banyaklah kehadiran anda semua. Dengan soalan-soalan yang diberikan mungkin dapat memberikan penjelasan yang lebih baik kepada rakyat di bawah sana. Dan saya akan jalankan tugas saya sebagai seorang ahli parlimen dan pemimpin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita dah bersama dengan ahli parlimen Bukit Gantang dan kita boleh dengar, kita boleh faham ahli parlimen Bukit Gantang dia dedah habis, dia cerita habis, dia bongkar habis perangai-perangai Perikatan Nasional. Dan cuba hampa tengok, dia mengaku sendiri dia pun orang parti. Dia pun dah 3 tahun lebih dekat Pak Tun, dia bersama-sama dengan parti, berusaha dengan parti, bina kerajaan, bina negara. Last hari ni dia nampak sendiri. Of course lah, memang dia nampak. Yang duk kata duk nak bina negara, duk nak bangunkan negara, itu semua hipokrit. Pimpinan Perikatan Nasional, Parti PAS, Parti Bersatu, hipokrit. Kemarut, semata-mata nakkan kuasa, nakkan kedudukan saja. Bukan kerana Allah, bukannya kerana betul-betul nak bantu rakyat, nak bina negara balik, nak bina ekonomi negara balik. Tak ada. Dia pun betul-betul dia hanya nak kuasa saja. Sedangkan, dan hampa bandingkan dengan kerajaan hari ini.
Hampa bandingkan Perdana Menteri yang lalu dengan Perdana Menteri hari ni. Perdana Menteri hari ni tak berehat, tak ambil gaji, geng. Disebabkan pelancaran yang dibuat ataupun keterangan penjelasan yang dibuat oleh Perdana Menteri, keyakinan yang disampaikan oleh Perdana Menteri. Sebab itulah yang mengakibatkan ahli-ahli parlimen pembangkang dah 5 orang memberi sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau 5 orang ni mereka tak yakin kepada Perdana Menteri, mereka pun takkan bagi sokongan. Tapi asbab mereka yakin dengan Perdana Menteri, mereka percaya dengan Perdana Menteri, sebab tu mereka bagi sokongan kepada Perdana Menteri kita. Aku cerita hampa, dekat-dekat dengan setahun, kita dah nampak jelas hala tuju Perdana Menteri, hala tuju kerajaan hari ni, hala tuju Kementerian Ekonomi. Apakah usaha Kementerian Ekonomi? Apakah kementerian hak yang lain? Kan? Hak yang di bawah ni Nazmi menyelesaikan keperitan hidup, banjir rakyat, kan, kos-kos sara hidup tinggi, buat program itu, buat program ini yang tak dibuat oleh Perikatan Nasional walaupun di bawah Ismail Sabri dulu. Sebab kita tahu di bawah Ismail Sabri pun, Ismail Sabri di bawah cengkaman Muhyiddin, nak buat apa pun perlu refer kepada Muhyiddin, sebab itu kerajaan Perikatan Nasional yang mengangkat Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri pun Muhyiddin Yassin. Jadi kita antara langit dan bumi lah, sehinggakan Ismail Sabri pun cemburu, sakit hati. Kenapa segelintir orang-orang UMNO sangat-sangat membanggakan kerajaan Anwar Ibrahim daripada kerajaan zaman dia jadi Perdana Menteri. Ismail Sabri keluarkan kenyataan dalam 2-3 bulan selepas tertubuhnya kerajaan hari ini. Ismail Sabri pun pelik, kenapalah terlalu membanggakan kerajaan hari ini. Sedangkan pada Ismail Sabri sama aja kan pemerintahan dia dengan pemerintahan Anwar. So cukup setahun kita boleh tengok betapa bezanya. Kan Anwar pi ke sana, pi ke sini cari pelabur setiap apa-apa. Kalau contoh macam dia pi yang mesyuarat apa di antara negara-negara ataupun di bawah PBB, kan, macam Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatuan, ambil juga peluang bertemu dengan presiden-presiden negara dan juga ambil juga peluang macam bertemu dengan syarikat-syarikat besar supaya dapat bawa balik pelabur ke dalam negara kita. Baru ni sementara jumpa Joe Biden kan dekat persidangan APEC, kan, Anwar Ibrahim pun ambil juga peluang bertemu dengan syarikat Google, syarikat-syarikat lain, Tesla lah, itulah, dapat bawa balik hampir 60 bilion dapat bawa balik ke dalam negara kita di dalam satu rombongan saja. Hanya di satu kerja saja. Walaupun baru-baru ni ada juga krisis di antara disebabkan Anwar Ibrahim terlalu lantang bersuara soal rakyat-rakyat orang Islam kita dekat negara P, kan. Tapi alhamdulillah walaupun macam di depan Joe Biden, Anwar Ibrahim bersuara, alhamdulillah dapat buat balik juga pelabur. Berbeza, sangat-sangat berbeza dengan zaman Ismail Sabri ke, zaman Muhyiddin ke, zaman Mahathir ke. Yang paling membangga, sangat-sangat aku bangga, hutang negara tak naik. Dan tak naik melebihi 1.5 trilion. Duk 1.5 trilion tu saja. Dan kerajaan akan berusaha untuk nak kurangkan hutang negara, cerita dia. Nak abang pergi ke hampa. Tapi alhamdulillah, dan alhamdulillah kita boleh tengok keyakinan. Lepas tu bila sekarang ni, baru ni ada buat rombakan kabinet semalam. Kan? Sebab apa buat rombakan? Disebabkan Anwar Ibrahim dia bos. Of course lah dia tahu budak-budak dia ni hak yang mana okey, hak yang mana tak okey. And dua kementerian ataupun orang kata satu menteri buat dua kerja, kan. Nampak dia ni tak boleh dua kerja, dia ni satu kerja ni. Okey, jadi asingkan dan bagi kepada orang lain. Kan, seperti mana Fahmi Fadil, bahagian-bahagian media ni gagal dia duk nak kontrol, kan, sebab banyak sangat, kan. Jadi dengan fitnah lah dengan itu. Jadi Kementerian Komunikasi dan juga Digital asingkan antara komunikasi dan digital tu, asingkan. Okey, digital bahagian komunikasi, okey, Fahmi Fadil. Okey, bahagian digital bagi dekat Goh Bin Singh. Asingkan. Jadi alhamdulillah lepas ni dapat straight lagi. Goh Bin Singh aku respect dia satu, memang dia bercakap tak ada tapi dia lantang gila-gila punya. Jadi bagus, aku sangat-sangat setuju Goh Bin Singh dapat menjadi Menteri Hak yang Digital.
dapat betul-betul fokus, dapat selesaikan masalah sistem-sistem data-data di dalam negara kita ni. Jadi itulah kita boleh tengok kan, bila dah cukup setahun Anwar Ibrahim tengok dia ni tak boleh buat kerja apa semua, kurang perform sikit, kita tak apa tukar kepada bahagian lain dan bagi orang lain, bagi orang yang nampak kan betul-betul yakin. Dan Tok Mat Hassan dilantik sebagai menteri luar. Kita pun tahu Tok Mat Hassan, kalau macam Tok Mat Hassan ni timbalan Presiden UMNO ni, dia English dia okey. Jadi Anwar Ibrahim lantik dah jadi menteri luar. So lepas ni kalau ada berurusan dengan luar negara, Tok Mat Hassan lah yang akan pergi jumpa setiap kerajaan-kerajaan di luar negara, cerita, cakap kan, dan buat deal, bukan buat deal lah, buat set tarikh apa semua untuk penemuan antara Perdana Menteri ataupun antara presiden-presiden negara tu. Tok Mat Hassan ni hebat, speaking English dia cantik. Dan Menteri Pertahanan macam diganti oleh Khalid Nordin. Tak apalah, okeylah, baguslah, tak ada masalah. Yang penting kita tengok yang mana mana menteri kurang perform, kita tukar. Jadi disebabkan kesungguhan kerajaan hari ini dia nak bina negara, alhamdulillah Anwar Ibrahim berani ambil tindakan. So inilah sedikit perkongsianku. Kita harapkan kerajaan ini terus teguh, dapat membina negara, dapat membela rakyat, dapat bangunkan balik ekonomi negara. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Jom sama-sama tunggulah 7 ke 8 orang lagi akan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jumpa untuk video yang akan datang. Assalamualaikum.